melainkan dia kena sedekah dulu baru boleh jumpa. Itu menjadi satu keberatan dan hukum itu dimansuhkan. Maka semua orang boleh jumpa Nabi, tetapi ditukar dengan perkataan menganjurkan kita sangat-sangat bersedekah. Kerana itu orang munafik adalah orang yang tak mau bersedekah kerana sebab sedekah hasil jumpa Nabi. Ada apa? Helmet dalam motor. Okey. Bunyi yang rintik-rintik. Juga kau lain tu. Tengok helmet ataupun barang-barang basah. Jadi dia kata kedahsyatan surah Al-Munafiqun itu pada akhir itulah Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah anjurkan bersedekah sebelum datang mati, yang mati itu menghalang daripada sedekah. Dan dalam tafsir Ibn Abbas kata ayat ini membidas orang-orang munafik. Kenapa mereka tak mau bersedekah? Sebab mereka tak mau jumpa Rasulullah. Bukan dia tak mau sedekah kerana sedekah, sebab bila sedekah jumpa Nabi, tak mau jumpa Nabi, tak payah sedekah, senang tak tengok kau Muhammad. Oh dahsyat orang munafik, Allah bidas. Jadi sahabat-sahabat yang susah ni rasa berat hatilah, maka Allah mengangkat dengan menganjurkan sedekah sunat. Yadul ulia khair min yadi sufla. Tangan yang memberi sedekah lebih baik daripada yang menerimanya. Itu dianjurkan. Ini adalah pandangan Sana'ani. Saya katakan Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu kenapa Nabi memilih surah Jumaat dan Munafiqun. Tetapi yang kita tahu, Nabi akan buat sesuatu dalam solat itu, sesuatu yang memudahkan umatnya. Memudahkan umatnya. Maka kita bacalah hari Jumaat ini surah apa. Tak buat zaman kita ni pula dengan kerja tak tentu masa, nak kalang kabut. Budak pula sekolah time tu lah, nak pergi kerja time tu lah, gedebang-gedebu semua time tu lah. Lepas sembahyang nak masuk kerja, jalan pun jam time tu lah. Allahu Akbar. Bacalah surah yang mana sabah dengan kita punya kita kata zahmah kita ni, kesesakan hidup kita dan masyghul kita, kesibukkan urusan kita. Bacalah surah-surah yang mudah begitu, yang mudah-mudah. Kemudian dia bermain lagi satu hadis kepada kita, walahu Ali Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil 'idain wa fil jum'ati bisabhi ismi rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Dan baginya dari Abdullah bin Abbas, dan baginya hadis ini juga bagi Imam Muslim juga, walahu hadis ini juga bagi Imam Muslim daripada daripada An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir bahawa beliau membaca dalam dua salat Eid, dalam salat dan salat Jumaat, dengan sabih ismi rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Dan baginya, iaitu bagi Imam Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ni ada beberapa benda kita boleh belajar dengan dia. Satu, masalah adil. Dia di antara sahabat yang Nabi betul-betul ajak dia masalah adil. Isteri dia mengadu kat Nabi, Nu'man bin Bashir bagi hadiah kepada anak. Satu anak dapat, anak lain tak dapat. Nabi tanya pada dia, Nu'man, hang bagi hadiah ni, ialah dia bagi hadiah tu bukan kata hadiah kecil-kecil. Bagi hadiah kebun kurma, bagi hadiah itu, bagi hadiah besar-besar. Yang anak lain pun buka mata. Nabi kata, Nu'man, semua anak dapat ke? Dia kata, tak, aku bagi kat seorang pasal dia nampak elok sikit. Nabi kata, i'dilu baina auladikum. Adillah memberi di kalangan anak-anak kamu, wahai Muhammad. Ada anak kita sayang, memang kita simpan dalam hati. Yang tu kita tak bagi. Yang tu memang kalau tak sama rata pun dikatakan walau harastum an ta'dilu, walaupun kamu tamak nak buat adil, kamu tak dapat buat adil. Pasal apa? Kerana PL perangai, seorang kita bagi abang, ya lari mai.
Lagi seorang panggil nak tegak terkeluar pergi buat operation, tak main-main. Diwat pun tak main tengok kita. Jadi hati kita ni begitulah. Hati kita ni. Itu Quran tidak berbincang. Quran berbincang pemberian. Sebab apa? Kalau bapa dia tidak adil di situ, menyebabkan anak-anak akan berdendam pada masa tua. Menyebabkan anak-anak hilang respect pada bapa. Maka di pihak bapa Nabi kata i'dilu baina auladikum. Bagi. Bukan kata anak orang kahwin dua pun sama. Orang kahwin dua. Nanti ini pandangan saya saja. Pandangan saya saja. Boleh dikomen, boleh dikritik. Adalah tidak berapa benar kalau orang kata adil dalam kahwin dua ni 2 hari rumah muda, 2 hari rumah tua. Itu tak benar. Kerana kita tak menjumpa peruntukan riwayat macam tu. Qismun. Apa yang benar? Yang benar ni adalah rumah tangga kalau lebih dari satu hidup, siapa tak rasa dia ditindas dan dia dizalimi. Macam mana kita nak buat? Kalau abang Jamil Ani kata sehari rumah Kak Tipa, sehari rumah Kak Sena, sehari rumah Ani. Macam itulah Abang Jamil buat sampai Abang Jamil mampus. Abang Jamil pun terima. Abang Jamil terima. Apabila semua isteri terima kismun, giliran lagu tu dan tak ada siapa rasa apa, itulah keadilan. Tapi kalau ada isteri, dia boleh terima, tak apa abang. Dengan saya abang anak seorang, tapi dengan kau ni abang anak 4. Abang ambil sikit, 3 hari rumah dia pun tak apa, 2 hari rumah saya pun tak apa. Putaran itu putaran perbincangan, putaran di kalangan mereka. Kita yang tak terlibat itu, kita jangan kata sehari rumah tu, sehari rumah ni, jangan. Kerana membahagi itu, adil ataupun tidak, itu adalah hak mereka. Hak mereka. Dan lagi teruk, lagi parah orang kata, kalau termakan sehari rumah bini lain, kena kotor balik rumah bini lain. Mana ada kotor? Mana ada kotor? Sehingga kan kita ni sistem poligami pun kita prasangka, sampai sistem adil pun kita prasangka. Tak betul. Yang benarnya Quran beritahu kepada kita, janganlah kerana kamu benci pada satu isteri, kamu gantung isteri lain tidak berjadi. Yang tu yang benar dalam surah Al-Baqarah. Itu yang benar. Jangan kerana kamu marah dengan satu isteri, kamu sayang dengan satu isteri, isteri yang kamu marah ni kamu gantung dia. Fatazaruha kal mu'allaq. Kamu biarkan dia seperti dia tergantung-gantung macam tak ada lagi. Ini salah. Ini salah. Ini sekali-kali adalah salah. Kenapa ikhwan? Yang tak bolehnya kita makan dengan isteri lagi satu, kita pergi belahak dengan isteri lagi satu. Yang tu tak boleh. Kenapa? Kita robekkan hati dia. Kita hancurkan, itu tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita makan, katalah kita kahwin dua, bukan katalah antum semua kahwin dua. Mak saya terkecuali lah. Katalah antum semua kahwin dua. Bukan saya. Katalah orang tu kahwin dua. Nabi kata dalam hadis, kalau dia kahwin kedua itu anak dara, bagi pada dia 7 hari. 7 hari itu biar dia bersama anak dara itu. Bini tua jangan usik 7 hari. Jangan duk pergi call, mesej, jangan. Tapi kalau dia kahwin janda, Nabi kata bagi 3 hari atau 4 hari kata. Kenapa? Cuba tengok yang Nabi susun. Boleh tak kita kahwin nombor 1 ni, nombor 2 ni, elok begitu begini, dia suasana dia masak, kita makan, kita kenyang, balik rumah bini nombor 2, bini pertama buat nasi tomato, buat kurma, buat semua, boleh makan lagi ya? Memang tak boleh makan, semput. Oh, abang tak adil. Rumah bini muda abang bukan kata makan, melantak, menyekik, semua cukup-cukup. Balik rumah ni semua abang tak makan. Tak. Kerana itu tak boleh dikatakan adil. Tak boleh. Kita makan kunuri rumah Ahmad, lepas tu kita main rumah Me'ek, kita jamu, kita ambil syarat.
Mek yang kata tengok hang ke darah rumah tu sepinggan, yang rumah ku sejumput hang tak adil. Tak boleh, itu bukan keadilan. Pasal tu keadilan lebih kepada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kau dekatilah isteri-isteri kau itu dengan ma'ruf. Jangan kau guris, kau gurih hati dia, jangan. Nak makan dengan siapa makan, tapi jangan duk cerita. Oi, kata Kak Tipok masak sedap. Abang Jamil dia pandai. Abang Jamil adalah suami yang pandai ambil hati isteri-isteri dia. Dia balik-balik Kak Tipok duk memang jom. Dia tanya Tipok, Tipok menang ke ni Pak? Dia tak kata harap, menang ke ni Pak? Pak kata hari ni menang RM10. Apa Abang Jamil kita? Memang tak ada siapa boleh pukul Tipok. Memang jom. Tengok dia comel ni macam mana. Begitu diplomasi. Makjum terror. Buat bubuk tak boleh. Makjum terror. Buat kopi tak boleh. Begitulah kita. Begitulah. Jadi Allah bagi cerita kepada kita ni ikhwan. Apa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan baca di dalam surah, dia akan baca surah di dalam salat apa yang menyentuh hati dia. Dan lagi satu dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Iza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Bila kamu mengimamkan manusia, ringankan. Ringankan. Bukan makna meninggalkan rukun, tidak. Sekurang-kurangnya pada kita ini ada orang yang dhaif, zul hajah, ada hajat. Kan kita pernah baca riwayat Nabi sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba budak menangis. Nabi mempercepatkan sembahyang dia. Pasal Nabi kata, aku takut ibu itu mencari anak dia. Kesemua ni adalah contoh sifat salat Nabi yang sebenar. Sifat salat Nabi yang sebenar. Jadi dia beritahu kepada kita di sini, ikhwatul iman, Nu'man bin Bashir, Nabi tegur bab itu. Dan lagi satu Nu'man bin Bashir ni siapa dia? Bila terjadinya pembunuhan Osman mati, dialah yang ambil darah Osman itu. Baju tu dikatakan dilumuk darah Osman di baju. Dia pegang sebelah tangan, dia pacu kuda sebelah lagi, dia masuk ke Syam. Dia kata, wahai orang Syam, kamu bermakan, berseronok, sedangkan pembunuh Osman bermaharajalela. Pembunuh Osman bermaharajalela. Dia yang memukul semangat Ahlu Syam. Dia pukul semangat Ahlu Syam. Nu'man bin Bashir. Kata dia, yakni Rasulullah SAW dalam dua salat Aid, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha, di dalam salat keduanya dan pada hari Jumaat, iaitu pada salat Jumaat, Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama setelah Fatihah, dan Hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat kedua setelah Fatihah. Hal ataka ni pun ada cerita pasal kiamat, sangat menggerunkan makanan ahli neraka dan orang-orang yang mendapat nikmat dalam syurga dan pembalasan Allah, dan bercakap tentang kebesaran Allah pada unta, pada bukit, pada bumi, dan menceritakan Nabi Muhammad itu seorang yang muzakir, pemberi ingat. Sabbihisma rabbikal a'la juga menceritakan tentang kebesaran Allah, singgasana Allah, malaikat-malaikat yang bertasbih kepada Allah, dan menutup kisah itu dengan kerosakan di dunia berpunca daripada bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu terlampau cinta dengan dunia. Antum satu benda, bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu terlampau mengutamakan dunia. Ada satu benda yang tak nampak di sini. Masa ayat ni turun, Astro ada tak lagi? Tak ada. Tak ada. Internet tak ada. Masa tu tanah Arab ada apa? Sebab kalau tanya orang lah, nothing. Tetapi kenapa di situ turun ayat jangan mementingkan dunia? Dunia apa ibadah? DVD tak ada, VCD tak ada, apa TV pun tak ada. Tapi kenapa dikatakan jangan penting dunia? Apa dunia ada di situ? Bal tusirunal hayatad dunya, ini penyakit kamu terlalu utamakan dunia. Dan ayat lain kata apa? Innamal hayatad dunya mata'.
Dalam ayat lain apa itu? Lahwun wa lahwun wa zinatun. La'ibun wa lahwun wa zinah. Satu gurauan, satu permainan, satu perhiasan. Kalau kata perhiasan, tanah Mekah yang kering kontang macam tu, apa perhiasan ada? Apa pun tak ada. Kalau Mekah macam betul lah. Dengan lampu dia, dengan hebat, dengan makan, dengan itu, dengan ini. Pun demikian, kalau Mekah lah ni pun kita bawa contoh dengan negeri-negeri lain pun ketinggalan juga dari segi infrastruktur dia, dari segi entertainment dia, maksiat kalah juga Mekah. Tapi ketika itu dunia apa yang ada? Tetapi Quran telah memberi satu isyarat yang sangat besar kerosakan kerana cinta dunia. Agak-agak Arab masa tu nak cinta apa? Nanti tengok, cinta yang pertama orang Arab pada masa itu cinta kepada kuasa. Di mana-mana kita duduk di tanah Sahara sekalipun, kuasa adalah penting. Karena itu turun ayat menyatakan ini kehidupan yang sandiwara, mainan. Sampai hari ini kuasa. Sampai hari ini kekayaan. Dia bunuh orang, dia tipu orang, dia abadikan orang, dia ambil hamba sahaya, dia beli dia tak kisah, dia suruh buat kerja, gaji dia tak bayar. Untuk apa? Untuk kayakan dia. Sampai hari ini kita boleh tengok yang Quran kata hal ataka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Benar Allah. At-takatsur yang kita baca dalam tafsir adalah harta, anak bina, dan apa yang kita ada, kebanggaan ni semua. Bahkan Ibn Qayyim dalam tafsir Ibn Qayyim dia senaraikan 5 benda yang dikatakan at-takatsur. Subhanallah. Antum bayang ayat itu sampai hari ini ada. Hari ini banding dengan dunia hari itu, dunia hari ini lebih mencabar. Hari ini Allah beritahu ayat itu turun 1500 tahun dulu. Hari ini kita baru boleh faham ayat itu. Ayat itu turun negeri kering kontang. Apa dengan muntah? Orang dulu tak pernah percaya akan ada masjid. Tak pernah percaya. Tak pernah percaya dan tak pernah tergambar. Kalau orang dulu hidup balik, dia tengok masjid, dia tak akan tanya kereta apa, dia akan tanya menatang jenis apa ni, menatang jenis apa. Dan dia akan tanya kereta ni sah dah buat korban. Dia tanya, 4 kaki ni boleh korban tak? Lihat dia tak mana, orang marah tak mana. Tak tergambar. Tetapi Allah menyatakan la'ibun wa lahwun wa zina. La'ibun, satu permainan, satu perhiasan gurauan yang sifat dia hidup dan dia akan merentasi hidup manusia. Hari ini kita menjiwai cabaran itu. Oh dahsyat. Jangan main-main. Bayang apa yang anak cucu kita akan tengok lagi 20 tahun, 30 tahun, benda kita tak pernah fikir. Orang dulu pergi Mekah, bertalbiyah sampai sorak-sorak, Madinah ke Mekah, kita dah potong jarak masa 7 jam, 6 jam Madinah ke Mekah. Dulu heret menatang, pakai ihram, larangan lagi, niat di miqat lagi, larangan lagi, bawa menatang sembelihan lagi, bertalbiyah lagi, berhenti sampai Asma melahirkan anak ketika nak pergi ke Mekah. Beranak. Orang lah mengandung, doktor kata jangan pergi lagi, beranak mampu kami. Kenapa dia beranak kita nak mampu? Jangan. Dan Nabi beranak. Subhanallah. Subhanallah. Potong masa. Mungkin potong masa hari ni Malaysia ke Jeddah ke, mungkin dalam Malaysia ke Jeddah mungkin dalam 8 jam. Jeddah daripada Malaysia pergi ke Madinah kurang sikit ke lebih sikit lagu tu. Mungkin tak tergambar pada kita 40 tahun akan datang, orang akan pergi ke Mekah hanya 4 jam. 4 jam. Lah 8 jam pun kita merongat dalam negara yang sama, dia ulang alik, tak tukar muka. Tak tukar muka, tu muka lain tak main. Tak tukar. Kita pun nak fed up dah. Akan sampai masa
Jarak negeri yang sama, tetapi kelajuan benda yang ada depan kita ini, yang dikatakan lahwun wa zinatun wa takatsur ini, dia akan mencipta satu ujian yang besar sampai Allah kata bal tusiruna al-hayata dunya. Hidup kamu akan menipu kamu. 4 jam KL Penang 4 jam. Mungkin akan datang satu masa di udara ada RNR. Kabel terbang berhenti, kena kopi, kena rokok, kata pergi balik. Subhanallah. Apanya orang Arab tak gambar ada hari ini, kita tak akan gambar akan datang. Kerana Dajjal akan turun di tengah-tengah kemajuan. Dajjal bukan turun ketika kita jadi perang. Tengah-tengah duk maju tu, dia turun. Dan dia akan bagi tahu apa yang dia ada. Dia akan mendakyakan sesuatu yang sangat mungkar akbar, kemungkaran yang paling akbar, dahsyat. Mungkin kerana itu Nabi memilih ketika manusia berhimpun besar hari raya, hari Jumaat, Nabi membaca surah yang mengisahkan manusia. Mungkin. Dan juga di sini ada sunnah apa dia? Kita boleh memilih surah tertentu pada tempat tertentu bila kita tengok jemaah tertentu. Kita rasa tengok muka lagu ni, aku nak pilih surah ni, silakan. Itu juga termasuk di dalam apa yang kita bincangkan. Terkadang beliau membaca apa yang disebut oleh Ibnu Abbas, terkadang boleh membaca apa yang disebut oleh Nu'man. Jadi semayang raya dengan semayang jemaat, begitulah pertukaran, begitulah. Tetapi saya sebut lagi sekali, surah tidak termasuk apa yang dibincangkan dengan ketat oleh para ulama. Silakan. Mungkin semayang jemaat kita nak baca alam nasyrah laka sadrak, sila. Sila, pasal kita pun tak cuti hari ni. Antara memilih surah dengan khutbah, kita merasakan ada perkara kita nak cakap dalam khutbah. Turun orang nak pergi raja, kita tengok, kita baca surah yang pendek sikit, juga tidak khilaf dengan apa yang ada di dalam hadis yang kita baca. Baik, ikhwatul iman. Lagi satu hadis. Kita baca 3 hadis dah malam ni. Lagi satu hadis. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id thumma rakhasa fi al-jum'ati thumma qala man syaa'a an yusalla falyusalli. Rawahu al-khamsah illa at-Tirmidzi wa sahhahu Ibn Khuzaimah. Ini hadis ini bertepatan dengan bab kita bincang selalu ni, iaitu apabila raya jatuh hari Jumaat. Ini hadis yang kita jumpa. Kita baca terjemahan dia dulu. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Aid dan beliau memberi keringanan untuk salat Jumaat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk salat, maka salatlah. Hadis ini riwayat khamsah kecuali Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah. Khamsah bermakna berlima. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Siapa dia yang 5 itu? Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini 5. Bila kita kata 5, ini orang dia. Tetapi dalam 5 ini illa Tirmizi. Dalam 5 ini Tirmizi tidak riwayat hadis ini. Maknanya dia jadi 4 balik. Sebenarnya dia 5. Tetapi Tirmizi menarik diri dalam riwayat hadis ini. Kemudian hadis ini telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini ada kerana hadis ini juga diriwayatkan oleh Abi Daud. Hadis ini riwayat daripada Abi Daud. Hadis ini di dalam sanad Abi Daud, hadis ini saya katakan riwayat siapa berlima, kecuali Tirmizi. Maka yang berbaki dengan kita siapa dia? Ahmad, apa nama kesusunan dia? Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, apa nama Nasa'i, Ibnu Majah. Ada di situ ada Abu Daud. Di dalam rangkaian sanad Abu Daud, di situ para ulama mensahihkan sanad Abu Daud. Abu Daud di antara yang merawikan hadis ini. Dalam rangkaian sanad Abu Daud, hadisnya adalah sahih. Mungkin hadis ini
dalam sanad orang lain ada kedhaifan. Tetapi dalam sanad Abi Daud, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kerana itu diangkat hadis ini. Kerana dalam rangkaian dia ada yang sahih, maka dia diangkat. Di antara imam yang berani mensahihkan dia ialah Imam Ibn Khuzaimah. Kalau kita yang akhir ini, Syekh Nasaruddin Albani juga menyatakan hadis ini adalah sahih. Syekh Nasaruddin menyatakan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Tengok kita baca hadis, kita bagi selesai dia punya perkara penting. Kedudukan dia itu, nilai dia, makan hadis ini apa nilai dia. Kalau orang kata kepada kita hadis ini mungkin dhaif, kita kata mungkin, tetapi dalam rangkaian Abi Daud dia sahih. Syekh Albani mensahihkan hadis ini ketika dia mensahihkan Sunan Abi Daud. Ketika dia mensunahkan Abi Daud, Syekh Albani telah melihat mata rantai sanad Abi Daud dan dia kata di sini terdapat kesahihan. Dan perkara yang sama sebenarnya Syekh Albani buat, Ibn Khuzaimah dah buat. Wasahahu Ibn Khuzaimah. Baik, ikhwatul iman. Kalau dari segi zahir hadis ini kita dapat apa dia? Kata Zaid bin Arqam, salla bina, mereka sembahyang bersama Nabi sembahyang Aid, sembahyang raya, summa rakhasa fi al-Jum'ah. Kerana raya jatuh hari Jumaat, Nabi bagi rukhsah. Apa dia rukhsah? Keringanan memilih. Keringanan dalam memilih. Ada dua benda Nabi bagi pilih. Kalau buat kerana mereka salla bina, mereka sembahyang raya dengan Nabi, rakhasa, Nabi bagi keringanan. Siapa yang keluar sembahyang raya, Jumaat tak payah keluar. Memberi keringanan. Apa makna ringan? Mengangkat beban. Itu makna ringan. Tetapi dalam ini Nabi tidak membantah orang yang nak mai sembahyang Jumaat. Cuma rakhasa. Apa dia? Memberi keringanan. Dah syarat dia sembahyang raya, lepas tu dia melaksanakan kurban. Kalau raya haji lah, ataupun kalau raya puasa, dia mai sembahyang Aidilfitri, jatuh hari Jumaat. Lepas tu mai hari Jumaat, mai waktu solat Jumaat, dia duduk di rumah, makan lemak, makan ketupat, tak mau keluar sembahyang Jumaat. Dengan syarat dia sembahyang raya. Kalau dia bangkit lambat raya tak mai, tidak ada keringanan, dia mesti datang salat Jumaat. Itu satu perkara yang ada dalam hadis ini. Apa dia? Keringanan. Boleh tak mai sembahyang Jumaat sekiranya dia mai sembahyang raya. Okey, nanti kita akan tengok bagaimana para ulama melihat dalil-dalil. Baik, kita baca lagi. Cuma tadi saya nak menjelaskan makna rakhasa, keringanan. Kita kata rukhsah. Rukhsah, Nabi bagi pilih. Kau tak mau main Jumaat pun tak apa, pasal aku tengok kau dah main sembahyang raya. Saya bagi. Kalau orang kata hadis ini tidak sahih, kita kata hadis ini sahih di sisi riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini sahih. Dan hadis ini sahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Dia begitulah. Bila hadis itu sahih, satu imam riwayat dia sahih, katalah imam-imam lain riwayat tidak sahih, maka yang tidak sahih itu terangkat. Yang katalah dia riwayat tidak sahih terangkat. Kenapa terangkat? Pasal ada yang sahih, maka yang tidak sahih itu akan jadi syawahid, menjadi apa? Kita kata bukti tambahan yang menyokongnya sahih itu lagi. Baik, Nabi SAW salat Eid, iaitu bertepatan dengan hari Jumaat, dan beliau memberikan keringanan untuk Jumaat, iaitu dalam melaksanakan salat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk salat, iaitu salat Jumaat, maka salatlah. Nabi kata siapa nak pergi salat Jumaat, pergi ya. Tapi kalau ada orang tak pergi, itu satu rukhsah. Itu jangan kata dia salah, jangan kata dia berdosa, jangan kata dia bawa ajaran sesat, jangan kata dia keluar mazhab. Dah. Nabi yang bagi. Tapi kalau siapa nak buat, silakan. Dan jangan siapa halang. Awak tak boleh buat Jumaat pasal awak dah buat sembahyang raya. Dah, Nabi bagi. Maka di mana Nabi bagi itu pada perkataan man syaa'a an yusalla man syaa'a an yusalliya falyusalli.
Siapa nak sembahyang jemaah, pergi sembahyang. Siapa tak mau pergi sembahyang jemaah, tak payah pergi. Pasal raya iaitu hari Jumaat. Baik. Sebagai penjelasan bagi ungkapan rakhasa, keringanan, dan hal ini merupakan bentuk pengungkapan keringanan yang dikenal. Dalam hadis ini Nabi menyebut rukhsah, kesemua para ulama usul memahami makna rukhsah. Sampai tidak ada khilaf di kalangan ulama usul, kalimah rukhsah itu adalah kalimah rukhsah, memberi keringanan. Macam kita duk kata kan, apa dia? Binatang lain pun tak ada, kita pun dah nak mati dah, khabar pendek lalu. Adakah itu membuktikan kita boleh makan benda haram? Tak. Sampai bila-bila lahmun khinzir itu haram. Tapi kenapa kau makan? Rukhsah yang agama bagi, keringanan. Bukan hukum bertukar jadi halal, hukum duk haram dalam situ. Tapi pasal apa? Kondisi kita memerlukan satu hukum lain, nama dia rukhsah. Silakan. Macam hari ni orang-orang sel babi dalam ubat kan, tapi dah jadi jelatin. Daripada sel jadi jelatin. Betul. Betul. Saya pun buat kajian sikit. Saya punya apa nama? Paper. Tesis. Tengok gedebang-gedebung. Satu benda apa dia? Bila sel babi itu dibubur chemical, diperang bertukar warna, akhirnya kalau kita letak dia punya gelatin tu, kita letak sel yang baru diproses, gelatin itu tidak akan dikatakan sel. Kenapa? Telah berubah warna, bau, sifat dan zat. Berubah total. Dan orang tak akan kata sel. Orang tengok-tengok orang kata, ni binatang. Ni bukan babi. Wahai dia daripada sel babi. Tapi kerana kemasukan chemical tu, dia merubah total. Yang ini menyebabkan para ulama jadi khilaf. Saya nak tahu kenapa ulama khilaf. Maka saya buat saya punya paper lah. Ulama khilaf, ulama sekarang ni kita punya ulama kita ni, muasarah kita ini, ulama contemporary kita, dia berkhilaf. Satu kata tetap haram. Kenapa dia kata haram? Walaupun dah berubah ni, pasal apa dia kata haram? Sebab dia melihat kepada sumber. Walaupun dia gelatin, dia tetap daripada babi. Maka babi tak boleh kan? Pasal ada hadis Nabi kata Allah tidak menjadikan benda haram tu ubat. Dia melihat kepada sumber. Kerana sumber itu haram, maka hampir apa jadi haram. Ulama yang kedua, dia melihat kepada rukhsah. Ni kita dah bincang rukhsah. Apa dia rukhsah? Kan dalam agama ni ada satu binatang kita tak boleh makan, nama dia jalalah. Jalalah ni kita tak boleh makan bukan pasal haram apa, pasal dia makan bangkai. Kita ambil contoh orang panggil apa ayam kampung. Dulu ayam kampung lah. Ayam kampung, ayam bandar. Ayam kampung ni dia cekik semua. Dia patuk yang tu, dia patuk ni sampai daging dia bau. Maka ayam kampung tu jadi jalalah. Hanyak dia, busuk dia. Maka macam mana kita nak boleh makan, nak sembelih dia? Kita kena kurung dia sampai busuk badan dia tu hilang. Sampai dia patuk benda baik balik. 3 hari ke 4 hari ke tak tahu lah. Tanya orang kampung. Lepas tu baru boleh sembelih dia. Maka dia itu tak boleh makan bukan pasal tak boleh makan, pasal ada benda yang menyebabkan kita tak boleh makan. Termasuklah orang nak kata ikan ni ikan-ikan yang duk bagi perut binatang tu, perut binatang ni dia keluar dia satu macam. Sekali kita rasa isi dia nak termuntah. Maka ikan macam ni kena proses ke mana? Kena pisahkan dia dengan ikan lain, kena bagi dia makan benda elok balik sampai hilang dia punya bau busuk tu. Bismillah, baru kita makan dia. Ini dalam bab jalalah, bab binatang-binatang yang halal tapi dia tak boleh kerana jalalah. Jadi ada para ulama melihat memang dia ambil daripada babi, tapi diproses, dicampur ni babi hilang. Suddenly babi ghaib, menyebabkan orang dah tak panggil dia babi dah, orang panggil dia gelatin. Maka kata para ulama, kerana gelatin itu ada manfaat, ada rukhsah, boleh pakai untuk ubat.
Tetapi kenapa pakai untuk ubat? Sebab ubat satu keperluan. Tetapi problem dia, kalau gelatin itu masuk dalam makanan, soal dia, perlukah gelatin dalam makanan? Keperluan gelatin dalam makanan, keperluan gelatin dalam ubat, yang mana lebih rosak? Ubat lah. Keperluan gelatin di dalam makanan, dia bukan ada apa pun, nak bagi sedap lah. Awak yang kita duk makanlah tak sedap sangat kan? Maka para ulama minta kita hati-hati. Yang saya duk perhati ni, dia minta hati. Kalau ubat itu terlibat dengan gelatin, bukan sel. Gelatin, kalau sel tak boleh. Sel masih daripada babi. Bila orang tengok orang kait dia dengan babi, tak boleh. Dia gelatin, proses lagi, proses. Sampai babi pun tak kenal dia. Babi tengok-tengok ni bukan aku punya ni. Dia menantang ni. Babi pun tak mau kat dia. Dia jadi gelatin. Bila jadi gelatin, dia bukan babi. Maka dia hanya perlu kita pakai kalau nak pakai. Bukan mesti kita pakai. Kalau nak pakai untuk benda yang very important. Ubat penting. Ubat nak bagi daya tahan dia, nak bagi dia punya apa, naik dia itu melawan penyakit. Tetapi kalau dia berpindah pada makanan lebih baik kita kata dosa. Apa saya tu ada macam pengguna daripada apa? E berapa? E331 ke? E322 ke? Ni dia kata ada gelatin babi. Kalau ikut pandangan ulama lagi satu, bila dah jadi gelatin, hampir lepas kat mana pun tak apa lah. Kosmetik ke? Dia pula kosmetik, dia bubuh dalam tu, dia bubuh dalam ni. Bila dah jadi gelatin, tak mana boleh. Tetapi kerana meraihkan pandangan ulama yang walaupun tak sama, tapi dia minta kita hazard, berhati-hati. Kalau gelatin tu masuk dalam makanan, tak penting. Maka yang gelatin ada dalam makanan, elok kita jauhi. Tapi yang ada adalah ubat. Ini satu rukhsah. Ini satu rukhsah. Dan memang babi ni pun kita tengok, saya tengok dalam perbahasan ini, babi ni pun, babi dengan lembu dengan ayam ni, dia ada satu beza sikit. Babi sistem penghadaman dia 4 jam ya. Dia makan satu benda, benda tu hadam pun dia 4 jam. Dia tak lama, 4 jam. Tapi macam lembu, dia boleh pergi 8 jam ke 12 jam. Maka sistem dia lama. Bila sistem lembu ni semua hadam dia lama, penghadaman itu menjamin daging dia bersih, menjamin darah-darah dia bersih. Pasal dia penghadaman tu begitu teliti, proses tu begitu teliti. Tapi bila penghadaman tu cepat, instant, maka daging dia tercemar. Oh subhanallah. Dan lagi satu, babi ni tak bagus pasal nama dia. Nama dia tak syok nama dia. Betul-betul dia buat akai tak situ. Jadi sajalah bila Pak Cik cerita saya dah buat saya punya begitulah. Baik. Baik, sekarang yang kita nak cerita tu rukhsah tu, keringanan itu. Jadi kalau ada orang betul elok masyarakat kita ni diajar berwaspada sikit. Macam Pak Cik Syahal cerita lah, orang dulu orang Pak Cik Syahal cerita lah, Melayu dulu. Pak Cik Syahal bawa kronologi beza Melayu dulu dengan Melayu lah. Kan? Kata Pak Cik Syahal, Melayu dulu Hindu belanja dia tua Pak Cik. Hindu belanja dia tua. Lepas tu dia minum tua dengan Hindu tu pun melelong, dia pun melelong. Tengah-tengah duk melelong, orang bang subuh. Tengah-tengah melelong, orang bang subuh. Apa jadi? Hindu ni kata dekat Melayu ni, apa duk riau-riau, kriau-kriau pagi-pagi, sakit telinga. Melayu yang melelong ni bangkit-bangkit buah penampak. Dia buah penampak kat Hindu, sedangkan Hindu tu belanja dia tua. Melayu tu buah penampak, Melayu tu kata, ini agama jangan main. Tapi dia tengah tani kudi. Melelong kecil dia. Dia buah penampak kat Hindu tu. Dia kata ini agama jangan cakap. Nak belanja boleh belanja, nak mabuk boleh mabuk. Ini agama you cakap. Itu sahabat. Jadi
Hindu dulu lah. Lepas tu Pak Syahal punya cerita, Hindu ni kena pukul. Lepas tu kata Pak Syahal masuk pula panggung wayang, nak tengok gambar. Itu Pak Cik Syahal kata antara 60-an 70-an masuk panggung wayang nak tengok gambar. Sebelum tengok gambar, kata Pak Cik Syahal, panggung wayang dulu dia menyanyi lagu negaraku dulu. Punya sampai dalam panggung pun menyanyi negaraku. Jadi masa tu Cina pula. Cina mai tengok wayang pakai terompah. Pakai terompah ni kira Samsin lah. KL Gangster. Dia pakai terompah. Bila sampai lagu negara, aku kata Pak Cik Syahal, pasal Pak Cik Syahal pun ada dalam panggung masa tu. Pak Cik Syahal cerita. Masa tu kata Pak Cik Syahal, bila lagu negara aku nak main, masa tu umur kita 29, kita tengah muda belia, bangkitlah. Tiba-tiba Cina yang pakai terompah di belakang tak bangkit. Dia tak bangkit. Jadi Pak Cik Syahal dengan dia ni kali-kali pasal pada tak bangkit, bagi lagi sekali penampak. Tadi Hindu kena lah, Cina kena. Bagi juga penampak. Kena penampak kira kanan, pergi balik punya penampak. Kalau pergi sakit, kalau dia kena back balik ni memang sakit. Nampak bintang 3. Cina kan merah muka, bengkak telinga. Tak apa haji, dengan kasut terompah tu pergi masuk balai, report dekat polis. Melayu pukul dia. Polis tanya pasal apa Melayu pukul. Melayu pukul dalam panggung. Pasal apa Melayu pukul? Lagu negara aku main, kita tak bangkit, dia pukul. Polis tu tokok kat atas. Polis tu tokok kat atas. Dia jadi macam kawan tu meripok kan, sarjana ambil batu nak pukul kepala dia. Subhanallah. Ini Pak Cik Syahal nak cerita Melayu dulu, Melayu lah dia bagi duit kat Cina pukul Melayu. Dia belanja Hindu minum, melelang mabuk, pukul Melayu, bakar kampung Melayu, tipu orang Melayu. Itu sajalah. Mama tak terlibat langsung. Ini cerita daripada Pak Cik Syahal. Bila saya teringat tu nama dia rukhsah, keringat. Jadi Melayu ni bila terlampau ringan dah kita ni. Itu nama dia rukhsah. Kita tengok hadis ni pula. Ikhwatul iman. Baik. Abu Dawud juga mengeluarkan riwayat daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, telah berkumpul pada hari ini 2 hari raya. Ini yang kita kata riwayat yang sahih daripada Abu Dawud tadi. Abu Dawud mengeluarkan riwayat. Dalam riwayat dia Nabi kata telah berkumpul pada hari ini 2 hari raya. Barang siapa yang menginginkan untuk mencukupkan diri dengan salat Aid dan tidak salat Jumaat, maka sudah cukup baginya, dan kita akan melakukan salat Jumaat. Dalam riwayat Abi Daud, Nabi kata siapa rasa sembahyang raya ni dah cukup, cukuplah. Nabi kata aku nak keluar ke sembahyang Jumaat. Dan ada lagi satu hadis juga menceritakan bermakna pada tahun itu Nabi keluar buat Jumaat. Ada pula satu hadis kata tahun berikutnya Nabi tidak keluar melainkan untuk solat asar saja. Dia sembahyang raya, jatuh hari Jumaat, lepas tu Zuhur dia tak keluar, Jumaat dia tak keluar, asar baru dia keluar sembahyang. Maka di situ ada beberapa hadis yang perlu kita teliti. Baik, sekarang kita tengok dia nak hurai. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim daripada hadis Abu Saleh. Di dalam sanadnya terdapat Baqiyah. Ad-Darqutni dan lainnya mensahihkan ursalan hadis ini. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Zubair daripada hadis Atha. Sesungguhnya Atha meninggalkan Jumaat, dan sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang hal itu Al-Atha, maka Ibnu Abbas menjawab ashab sunnah, dia telah bersesuaian dengan sunnah. Juga sahih riwayat An-Nasai. Ada banyak riwayat, ada asar, ada hadis, ada asar, ada cerita daripada para sahabat. Yang semua martabat ni menunjukkan sahabat pernah tidak keluar jemaat pada hari Jumaat yang juga jatuh padanya raya. Dia sembahyang raya, dia tak keluar dari Jumaat. Atok ni yang duduk di zaman para sahabat juga, dia pernah bertanya kepada Aisyah. Inilah Atok, inilah di antara ulama yang duk pegang pandangan dia. Kalau kita nak keluar musafir, tiba-tiba orang bang, kita nak safar, orang bang,
Atok lah yang menyatakan boleh buat siap-siap jamak kasar di rumah kita, baru kita keluar. Atok, dia seorang tabi'in yang besar. Maka dia ni pernah tak keluar sembahyang Jumaat pada hari raya, jatuh hari Jumaat. Orang tak puas hati kan. Tiba-tiba Ibn Abbas datang. Orang tanya pada Ibn Abbas, hantu tak? Bahasa kampung kita kan, hantu atuk buat gila, dia tak keluar Jumaat. Itu bahasa kita lah. Ibn Abbas minta dia buat cerita balik. Dia buat cerita, dia keluar main sembahyang raya, dia sembahyang semua elok, Jumaat dia tak keluar. Dia kata dekat kami pergi sembahyang Jumaat, dia tak keluar. Apa jadi ni? Apa kata Ibn Abbas? Ashab sunnah. Yang dia buat itu menepati sunnah, jatuh dengan sunnah Nabi. Perbuatan itu timpa di atas sunnah, bersesuaian dengan sunnah. Subhanallah. Yang itu juga, yang Atta dengan Ibn Abbas itu juga adalah hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Baik, sekarang kita tengok bagaimana para ulama berbahas. Hadis ini dalil, ini pandangan San'ani. Hadis ini dalil bahawa salat Jumaat setelah melaksanakan salat Aid hukumnya rukhsah. Saya ulang, hadis ini dalil bahawa salat Jumaat setelah melaksanakan salat Aid menjadi rukhsah. Salat Jumaat menjadi rukhsah, keringanan, boleh dipilih ya ataupun tidak, tapi dengan syarat bila sembahyang raya. Kalau tak sembahyang raya, terus ada bincang, dia kena main Jumaat. Tapi dia sembahyang raya, maka Jumaat menjadi rukhsah, menjadi pilihan yang Nabi sebut. Ini terkhusus bagi orang yang melaksanakan salat Aid. Ini hanya untuk orang sembahyang raya, tidak bagi orang yang tidak melaksananya. Subuh pun tak bangkit, raya pun tak main, tak tahu Jumaat pun tak main. Yang ni mau sembelih dia dulu daripada bau tu. Mau korban dia dulu. Ini tidak, dia tak masuk dalam bab itu. Pandangan ini didukung oleh Al-Hadi dan sekumpulan ulama. Ada ulama, sekumpulan taifah minal ulama, dia kata siapa pergi sembahyang raya yang hari Jumaat jatuh hari raya, dia tak payah main sembahyang Jumaat. Tetapi dia kata kecuali, ada juga yang kena main, kecuali hak imam sembahyang dan 3 orang bersamanya. Imam kena main, imam 1, imam 2, imam 3, dia pun kena main. Kena main, khatib yang dilantik kena main. Pasal apa dia kena main? Takut ada orang nak sembahyang. Kan Nabi ajarkan masjid tu imam dilantik, semua dilantik. Sampai kalau kita nak pergi sembahyang masjid yang dah sembahyang fardu dah, tiba-tiba imam dia duduk ada, Nabi ajak kita minta izin ke imam tu. Tuan imam, kami nak sembahyang, boleh tak? Tuan imam tu kalau dia tengok muka-muka dia rasa pecah-pecah rumah, dia boleh halal ke sama masjid lain, karena dia adalah imam imam terlanjut. Dia tengok Imam Syafi'i kata, kalau kita pergi sembahyang di tempat yang dah sembahyang jamaah, kita pergi zuhur dah habis, Syafi'i kata jangan kacau tempat tu, sembahyanglah zuhur masing-masing, jangan buat jemaah baru. Kalau macam tempat kita ni makruf lah, tak ada mana imam nak halang. Ini cerita kita duduk negeri Arab, dia boleh rongkai kita tengah sembahyang. Ini kejadian saya tengok, kita tak faham, masa tu tak faham kan. Alamak, sepatutlah Nabi hijrah tinggi apa abang, perangai apa lagu ni rupanya. Dan bukan lagu tu, bila baca baru tahu betapa Nabi tidak mau ada unsur, kita kata iftiraq, pecah belah di kalangan umat. Imam yang dilantik, dia kena keluar mat. Pasal tadi Nabi kata apa? Siapa yang rasa jemaah raya dah cukup, tapi Nabi kata kami nak pergi jemaah. Maka imam yang dilantik dan pegawai-pegawai itu mereka kena pergi. Pasal apa? Takut ada orang yang tak sembahyang raya, mereka nak buat jemaah. Maka mereka ni kena tunggu, mereka ni Allah tunggu. Bahkan mereka memang mendapat pendapatan dari kerajaan. Baik, kita baca sikit lagi. Mereka berpendapat bahawa dalil wajib salat Jumaat umum putus, kecuali pada hak imam sembahyang dan 3 orang bersamanya. Asy-Syafi'i
dan sekelompok ulama, ini Syafi'i ini mazhab kita. Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat melaksanakan solat Jumaat tidak diringankan. Syafi'i dia ada pandangan dia. Dia kata walaupun raya jatuh hari Jumaat, Jumaat bukan rukhsah. Jumaat tetap tak boleh kata rukhsah, dia wajib. Kenapa? Mereka berpendapat bahawa dalil wajib salat Jumaat umum untuk setiap hari. Dalil sembahyang Jumaat ni Quran. Setiap hari itu, setiap minggu nak kena sembahyang Jumaat. Iza nudiya lis-salah, iza nudiya lis-salah. Jumaat, Jumaat, Jumaat. Mana ada sembahyang raya boleh sembahyang tukar sembahyang Jumaat? Tak, sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat. Itu juga merupakan pandangan Ibnu Hazmin dalam Al-Muhalla. Ibnu Hazmin tetap berpendapat lepas sembahyang raya maka sembahyang Jumaat. Maka jangan buat lagu lain. Kata Ibnu Hazmin, kebanyakan hadis-hadis kata kalau raya jatuh hari Jumaat boleh tak sembahyang Jumaat, hanya cukup sembahyang raya. Ibnu Hazmin kata kebanyakan hadis itu dipertikaikan kedudukan, dipertikaikan. Apa saja kita abang tadi, 2-3 hadis dipertikaikan, tetapi daripada sumber Abi Daud dia adalah sahih. Albani mensahihkan, Ibnu Khuzaimah bermati-matian menyatakan sahih. Dan sumber-sumber asal para sahabat dalam riwayat Nasa'i diangkat dengan martabat yang sahih. Jadi Asy-Syafi'i kata kok mana pun sembahyang Jumaat adalah satu benda yang sangat basic. Itu hukum asal macam tu. Dan apa yang disebut di dalam beberapa hadis dan asar tidak kuat untuk menjadi takhsis. Tengok Syafi'i punya cara. Hadis-hadis yang kata kalau Jumaat jatuh raya jatuh hari Jumaat boleh buat Jumaat raya, Jumaat tak payah buat. Hadis-hadis itu semua tidak cukup kuat. Tengok, bukan kata Syafi'i tak tahu. Bukan dia tak tahu, dia tahu, dia ulama besar, dia adalah fuqaha. Dia adalah mujtahid. Dia kata hadis itu tidak kuat. Tidak kuat untuk menjadi takhsis, apa dia? Untuk mengkhususkan hukum, untuk mengecualikan Jumaat setiap minggu. Tiba-tiba kita perlu satu dalil yang dalil lain menyatakan Jumaat tak payah buat minggu ni kerana minggu ni juga raya. Maka kita telah membawa dalil yang khusus untuk menutup hujah yang umum. Maka hujahnya orang Bukhari ini semua ni tidak cukup kuat. Bukan dia menolak hujah tu, dia kata tak cukup kuat untuk diangkat. Tengok apa dia kata lagi. Kerana di dalam beberapa sanadnya ada perbicaraan. Sanad-sanad hadis ni semua ada perbicaraan. Ada yang dhaif, ada yang tak syekh majhul, syekhul majhul. Tidak diketahui. Maka lebih baik pakai hukum asal. Lebih baik pakai hukum asal. Saya berkata, saya ni bukan saya ni, pengawan kitab kita, Sana'ani. Tengok apa dia kata. Dia bawa hujah Syafi'i, lepas tu dia bagi pandangan dia. Hadis Zaid bin Arqam telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan tidak ada yang mencela hadis itu selainnya. Kata Sana'ani, aku pelik Imam Syafi'i kata hadis tak cukup kuat, tapi hadis yang sedang kita bicara ni cukup kuat. Kita tak nafi ada riwayat yang tak kuat, tapi riwayat yang sedang kita bicara ini kuat. Ibnu Khuzaimah kuat, Abi Daud itu kuat, asar daripada Atha dengan Ibnu Abbas tadi, riwayat Nasa'i kuat. Kenapa yang kuat pun dia memasukkan dalam tak kuat? Ini cara tuan kita menjawab ilmu. Dijawab cara ilmu. Apa kata dia? Tidak ada mencela hadis itu selain Imam Syafi'i. Maka jelas hadis ini bisa menjadi pengkhususan. Hadis ini mengkhususkan dalil yang umum dengan hadis ahad. Hadis ini boleh jadi dalil untuk mengecualikan hari itu tak buat jemaah. Hadis ini boleh mengkhususkan hari lain. Kalau raya jatuh hari Sabtu, minggu tu ada jemaat kena buat. Tetapi kalau raya jatuh hari Jumaat, hadis ini menjadi sumber yang asing yang kita kena pegang, bahawa hari itu tak payah buat jemaat. Yang inilah dalil yang ada. Kerana ada dalil ni telah menutup keumuman ayat itu. Macam ni kita bagi contoh. Dalam Quran Allah kata apa?
hurimat alaikumul maitata, hurimat alaikumul maitata, lagi walahmal khinzir, kan? Okey, kita ambil lagi hurimat alaikum. Sebelum tu boleh? Hurimat alaikumul maitata waddam walahmal khinzir. Diharamkan bangkai, dam, darah dan laham khinzir, daging babi. Baik, kita ambil pada kalimah bangkai dan darah. Berdasarkan ayat ini, semua jenis bangkai, semua jenis darah adalah haram. Pasal Allah guna perkataan hurimat, haram. Haram bangkai, haram darah. Baik. Kata labu dah. Ni apa? Kata Ray, afala ya'lamun, sikit pun tak boleh. Kan dia kata dekat Tuan Putri tu, jom sikit boleh tak? Putri tu kata tak boleh. Dia kata afala ya'lamun, sikit pun tak boleh. Cakap Arab dah. Nak buat maksiat cakap Arab lagi. Afala ya'lamun, sikit pun tak boleh. Tak boleh, haram. Baik. Kalau berdasarkan ayat ni, apa jenis bangkai, apa jenis darah, kesemuanya haram. Kenapa? Kerana ayat ini begitu lafaz dia umum. Ayat ni tak abang darah manusia, ayat ni tak abang bangkai orang, bangkai binatang. Jenis istilah bangkai, jenis istilah darah, semua haram. Semua tak boleh makan, haram. Baik. Tiba-tiba ada satu hadis Ibnu Umar kata, uhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan kepada kami dua darah, dua bangkai. Tengok, dihalalkan bagi kami dua darah, dua bangkai. Perkataan Ibnu Umar ni, dia nak cerita daripada Nabi ni. Perkataan ini kita panggil mengkhususkan. Hadis Ibnu Umar ini mengecualikan. Dalam senarai darah-darah yang tak boleh, bangkai-bangkai tak boleh, ada yang boleh. Maka perkataan dia ini menjadi, kita kata, talkhis, mengkhususkan yang boleh, bukan semua tak boleh. Maka apa yang boleh? Yang boleh kami makan, darah yang boleh kami makan, kita kata apa tu? Hati dengan limpa kita boleh makan, kan? Tak tahu lah, hati, jantung kan limpa betul lah. Kabid dengan tihal. Kabid tu hati, tihal ni macam limpa begitu, boleh makan. Lagi satu, boleh makan dua bangkai, jarak dan hud, ikan dan belalang, boleh makan. Maka ikan dengan belalang ni, hud ni ikan besar-besar. Kalau ikan kecil dia panggil samak. As-samaku fil birkah, ikan kecil tu ada dalam kolam. Kalau hud ni ikan besar-besar, ikan paus. Yang tu kalau nak sembelih orang boleh pegang. Oh, terdampak main-main, oh masuk sungai Perai, mati terus. Terdampak, kita pun basuh-basuh, nyawa-nyawa ikan kita boleh sembelih dah. Kalau nak sembelih pun boleh, dia ada lehang. Tapi tak payah sembelih. Kalau jumpa ikan mati bukan sebab racun, bukan sebab poison, nak kerana racun, nak kerana poison, boleh makan. Besar mana, muka lagu mana, tak kisah. Comel tak kisah. Janji dia ikan, boleh makan. Macam mana kata dia boleh makan sedangkan dia bangkai? Ayat itu kata tak boleh. Ayat itu menceritakan yang umum, hadis ini menceritakan yang khusus. Maka bila kita nak kata boleh, kita kena bawa dalil lain menyatakan boleh. Barulah kita tidak dianggap melanggar ayat itu. Demikian hari Jumaat. Hari Jumaat Allah suruh kita sembahyang Jumaat. Siapa berani kata tak sembahyang Jumaat, maka dia berdosa. Untuk menyatakan hari ini tak payah sembahyang Jumaat, kena bawa satu dalil lain. Dalil lain yang agama terima menyatakan hari Jumaat ini tak payah sembahyang Jumaat. Maka dalil lain menyatakan minggu ni tak payah sembahyang Jumaat adalah hadis Zaid bin Arqam. Hadis Zaid bin Arqam. Cuma Imam Syafi'i kata hadis ini tidak cukup kuat. Sana'ani turun jawab, dia kata tak kuat tak mana hadis ni. Ibnu Khuzaimah kata dia sahih. Riwayat Abi Dawud pun sahih, riwayat Nasa'i pun sahih, asal sahabat pun sahih. Bermakna seolah-olah yang Syafi'i jumpa itu semua yang tidak sahih, yang sahih tak sampai kat dia. Boleh tak jadi macam tu? Boleh. Tidak ada hal benda tu boleh jadi. Inilah Sana'ani sedang beritahu kepada kita. Tengok dia kata, Atta berpendapat
Sesungguhnya kewajipan solat Jumaat telah jatuh secara keseluruhannya kerana zahir sabda Nabi, barang siapa yang menginginkan untuk salat, maka salatlah. Bukan Nabi kata tak payah. Nabi kata siapa nak pi. Nabi guna bahasa siapa nak pi, menunjukkan kewajipan hilang bagi orang yang telah sembahyang raya. Siapa yang tak sembahyang raya, datanglah kewajipan. Siapa nak pi, dia boleh pi. Nabi tak halang. Tetapi tak boleh menghalang orang yang marah orang yang tak keluar pi pasal dia sembahyang raya. Kata Atha, kerana perbuatan Zubair, sesungguhnya dia salat bersama manusia pada hari raya yang bertepatan dengan hari Jumaat. Atha kata, kemudian kami datang untuk salat Jumaat, ternyata Zubair tidak hadir bersama kami. Maka kami pun salat tanpa Zubair. Atha juga berkata, ketika Ibnu Abbas mendatangi Taif, kami cerita hal ini. Maka Ibnu Abbas menjawab, dia telah sesuai dengan sunnah. Perbuatan Zubair itu bersesuaian dengan sunnah. Subhanallah. Subhanallah. Dan ikhwan, kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, masih banyak lagi riwayat kita jumpa yang Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang perkara ini. Tentang perkara ini. Jadi cakap ni ikhwan, kita belajar satu perkara. Apa dia? Boleh tak keluar pergi sembahyang Jumaat pada hari Jumaat yang serentak dengan raya, dengan syarat kita dah sembahyang raya. Itu satu bab selesai. Ada lagi satu bab tak selesai. Kalau kita tak keluar sembahyang Jumaat, sembahyang raya, macam katalah kurban ni, kita sembahyang raya, habis sembahyang raya kurban debu, kita nak sembahyang pula Zuhur. Baik, asam, kita sembahyang raya, Jumaat tak buat. Orang yang tak buat sembahyang Jumaat, dia kena buat Zuhur tak? Sebab kalau dia Jumaat pun dia tak buat, Zuhur pun dia tak buat, dia tak buat apa terus. Dia lagi bahaya. Adakah dengan dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia duduk di rumah, dia buat sembahyang Zuhur dan diam? Adakah itu? Mari kita tengok perbahasan itu pula. Satu benda kita kena selesaikan apa dia? Hari raya jatuh hari Jumaat. Siapa yang pergi sembahyang raya, dia boleh tak pergi sembahyang Jumaat. Satu bab. Satu bab. Kalau dia tak pergi sembahyang raya, dia kena main Jumaat. Ini tak payah kita sembang lagi. Bab yang kedua, dia sembahyang raya, dia tak keluar Jumaat. Orang buat Jumaat di sana, dia duduk di rumah kata. Dia duduk di rumah tu, dia kena buat lohak tak? Ini bab yang kita nak sembang. Mari kita tengok. Menurut Az-Zubair, sesungguhnya kata Az-Zubair, sesungguhnya kefarduan solat Zuhur juga jatuh, tidak dilaksanakan kecuali asam. Oh, lagi kacau. Luhak pun tak payah buat. Tengok wujudnya Jumaat untuk tak buat luhak lah. Betul tak? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, luhak lah. Pasti tak ada Jumaat. Tiba-tiba hari Jumaat, wujudnya Jumaat untuk tak bagi sembahyang luhak. Itu bahasa kampung yang kita cakap. Adanya sembahyang Jumaat, tak payah buat luhak. Jadi Jumaat itu, hari Jumaat tidak ada luhak melainkan Jumaat. Melainkan Jumaat. Adapun hari raya diberi kita pilihan. Kalau kita buat sembahyang raya, tak payah buat luhur, tak payah buat Zuhur. Baik. Dengan tak payah buat Zuhur, adakah kita kena heret? Tak payah buat Jumaat, kita kena heret luhur mai? Hari Jumaat tu sendiri luhur dah tak terpakai. Boleh faham tak saya punya nak bagi tahu? Hari Jumaat sendiri luhur tak terpakai. Ini persahabat, pasal apa tak pergi Jumaat saja, minggu ni nak buat luhur, tak terpakai. Hang kena sembahyang Jumaat. Luhur tak terpakai hari Jumaat. Ini pula Jumaat tak terpakai kerana raya, takkan luhur terpakai. Itu bahasa kita ni, bahasa kampung. Boleh faham tak? Jadi kalau Jumaat itu boleh tertolak, lah hang nak pergi tarik luhur mai buat apa? Itu bahasa dia.
Inilah yang dimaksudkan oleh perkataan Az-Zubair. Lagi satu saya teringat perkataan siapa dia? Perkataan Husain Audah Al-Awashiyah. Dia menulis Mawsu'atul Fiqhiyah Muyassarah. Dalam kitab dia kata apa? Dia kata daripada hadis dan asar kita jumpa tidak ditemukan para sahabat buat lohok pada hari itu. Tidak kita ketemukan riwayat. Yang adanya, kalau mereka tidak keluar raya, dia keluar jemaah. Kalau mereka keluar jemaah, mereka hanya keluar asar pula. Lohok mereka tidak buat. Itu satu. Kita tengok pula lagi satu. Macam mana ulama yang kedua nak jawab. Abu Daud mengeluarkan riwayat daripada Ibnu Zubair. Sesungguhnya dia berkata, 2 hari raya telah berkumpul pada satu hari, maka dikumpulkanlah keduanya. Ini riwayat Abi Daud. Dia kata 2 hari raya telah berkumpul pada satu hari, maka dikumpulkanlah keduanya. Kemudian disalatkanlah 2 hari raya ini dengan 2 rakaat sekali, dan tidak ditambahi 2 ini sampai solat asar. Hadis ini juga ada hadis Daud bertabat sahih. Zubair kata apa? Hari ini 2 sembahyang berimpun, raya dan Jumaat. Kita buat 2 rakaat, kita buat 2 khutbah. Kalau kita Jumaat pun 2 rakaat, raya pun 2 rakaat, Jumaat pun ada khutbah, raya pun ada khutbah. 2 in 1 kita buat sekali, Jumaat tak payah keluar lagi. Kenapa? Kerana kalau kita buat Jumaat, kita buat raya, saat ni kita buat Jumaat, seolah-olah raya dengan Jumaat terpisah. Raya dengan Jumaat ni sama. Apa sebab itu ada fuqaha dalam memberi ta'rif sembahyang raya ni sunat ke? Ada fuqaha kata tak, sembahyang raya ni wajib. Kerana dia wajiblah, dia boleh menolak sembahyang Jumaat. Mana boleh benda sunat menolak benda wajib? Tak masuk akal. Sembahyang raya adalah wajib. Lepas itu ada riwayat kata, siapa terlepas sembahyang raya dia kena qada 2 rakaat. Dia kena buat juga 2 rakaat. Besar sembahyang raya ni. Al-Ghazali dalam Ihya dia kata, di antara hari-hari kita tak boleh bekerja ialah hari raya sebelum sembahyang raya. Tak boleh bekerja. Hari itu seperti hari Jumaat. Lepas dah sembahyang raya, nak kerja, pergi kerja. Itu Al-Ghazali punya hal. Bagi yang menyatakan, tengok, itu jelas, hadis itu adalah hadis Abi Daud yang sahih. Bagi yang menyatakan bahawa Jumaat adalah asal di harinya dan Zuhur adalah sebagai pengganti, maka pendapat ini mensahkan pendapat Az-Zubair ini, kerana kewajipan asal yang memungkinkan pelaksananya digugurkan, maka penggantinya juga gugur. Ada orang kata Zuhur ni pengganti Jumaat. Bila datang Jumaat, kita buat Jumaat, tapi lohong pengganti. Kawan jawab, kalau tuan pun tak payah mai, pengganti lagi tak payah mai. Itu cakap kampung dia kata. Sebenarnya cakap itu menambahkan hujah, kata dia. Hujah apa? Hujah hari raya, hari Jumaat, buat sembahyang raya. Jumaat tak payah, lohong tak payah. Dengan syarat sembahyang raya. Kalau tak sembahyang raya, dia mesti keluar untuk Jumaat. Baik, tengok lagi sikit, saya habiskan ini. Zahir hadis juga menjelaskan hal ini, di mana keringanan bagi mereka pada hari Jumaat dan tidak memerintahkan mereka untuk solat Zuhur, disertai jatuhnya solat Jumaat untuk solat Zuhur, sebagaimana dikatakan oleh pesyarah. Dan hal ini pesyarah mendukung mazhab Az-Zubair. San'ani dia menyokong pandangan Az-Zubair. Baik, saya katakan ni apa? Ada pembuka San'ani. Anda tengok di sini. Ini kita baca kitab Ibnu Hajar Bulughul Maram. Tengok, Ibnu Hajar ni siapa dia? Ibnu Hajar ni ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i. Ibnu Hajar tu sendiri menyokong Ibnu Hajar tu sendiri. Ini San'ani duk mensyarahkan Pak Ibnu Hajar. San'ani duk beritahu pensyarah Ibnu Hajar tu sendiri, dia lebih mirip, dia tu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata apa? Jumaat tu tak kena mai. Tapi dia tu sebagai ulama mazhab Syafi'i,
dia lebih suka cara Az-Zubair. Kalau buat raya, jemaah pun jangan keluar, Zuhur pun tak boleh buat. Siapa dia Ibnu Hajar? Tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kalau begitu Ibnu Hajar kata, bermakna salahlah perkataan orang menyatakan kalau kita mazhab Syafi'i mesti kita keluar jemaah. Sebab apa? Ibnu Hajar ni nak bertahun dalam mazhab Syafi'i. Dia yang kata. Lepas tu baru saya kata, saya ni San'ani. San'ani kata, tidak diragukan bahawa Atha mengkhabarkan sesungguhnya Az-Zubair tidak keluar untuk melaksanakan solat Jumaat. Tengok, ini San'ani pula. San'ani pula, dia ada pandangan lain. Tadi dia cerita pandangan Ibnu Hajar, lalu dia beritahu hak dia. San'ani ni pula kata apa? Tidak diragukan, tidak dibincang lagi dah. Pasal apa? Memang di kalangan sahabat, bila mereka sembahyang raya, ni jatuh hari Jumaat, mereka tak keluar jemaat. Kecuali mereka keluar waktu asar. Itu tak dinafikan. Tengok. Tapi tengok San'ani dia tembak pula kita. Dia kata apa? Tetapi ini tidak menjadi dalil menjelaskan bahawa mereka tidak solat Zuhur di rumah. Tengok. Dia bagi pening pula abang kita. Tengok. Betul, cerita itu semua betul. Tapi juga cerita-cerita macam ni tidak ada riwayat menyatakan mereka tak sembahyang Zuhur. Kemungkinan mereka duduk di rumah, mereka buat lahar. Ini San'ani mengutarakan. Tambah kita duduk belah utara, dia mengutarakan di sebelah utara. Memang sebelah utara pakai lagu tu. Alhamdulillah. Tidak ada dalil. Juga itu bukan dalil mereka tak sembahyang. Tengok apa dia kata lagi? Penetapan bahawa mazhab Ibnu Zubair menggugurkan solat Zuhur pada hari Jumaat yang menjadi hari Id bagi orang-orang yang melaksanakan solat Id, dengan riwayat ini tidaklah benar, kerana ada kemungkinan dia solat Zuhur di rumahnya. Bahkan di dalam ungkapan Atha, sesungguhnya mereka solat sendiri-sendiri, yakni solat Zuhur ini memberi isyarat tidak ada ungkapan yang menyatakan gugurnya solat Zuhur. Tidak juga yang dimaksudkan mereka solat Jumaat sendiri-sendiri, kerana tidak sah solat Jumaat kecuali berjemaah menurut pendapat ijma'. Dia kata hang baca Atha punya riwayat bagi Qabil. Atha juga kata dia sembahyang sendiri-sendiri. Yang sembahyang sendiri-sendiri itu sembahyang apa? Mestilah Zuhur. Takkan dia buat jemaah sendiri-sendiri, jemaah mana dia buat sendiri-sendiri? Ini San'ani seolah-olah dia nak beritahu kepada kita apa dia? Kalau kita pergi sembahyang raya yang jatuh hari Jumaat, kita buat sembahyang raya Jumaat, kita tak payah keluar, tapi duduk di rumah buat Zuhur. Baik, yang San'ani ni kata ni sama dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal menyatakan Zuhur tidak gugur. Yang gugur adalah Jumaat saja. Rukhsah itu berlaku. So kalau dia main Jumaat, tak payah buat lahar. Kalau dia tak main Jumaat, dia buat lahar di rumah. Baik, saya baca sikit bawah ni, lepas tu saya akan bagi sikit pandangan ulama. Kemudian ungkapan yang menyebut bahawa solat Jumaat adalah asal dan solat Zuhur adalah sebagai pengganti adalah pendapat yang majruh, yakni pendapat yang lemah. Kerana solat Zuhur tidak difardukan pada masa Isra', sedangkan kewajipan solat Jumaat baru datang. Solat Zuhur telah difardukan pada malam Isra', sedang kewajipan solat Jumaat baru datang di belakang. Antara solat Jumaat dengan solat Zuhur yang aslinya lohor Isra' Mi'raj. Adapun Jumaat, Nabi masuk Madinah, nak masuk Madinah baru datang. Maka kalaulah Jumaat hilang sekalipun, lohor tak boleh hilang. Apa orang putih bagi apa? Yang asal ni benda asal original kan? Tak apa, sedap sikit lah. Dia satu bahasa original tu. Dia yang mula-mula sekali dia genuine kan? Dia kata the main bagi saya tak boleh dengar apa saya. The main. Dia betul main power lah. Dia betul-betul yang tu. Jadi macam mana nak pergi tolak sembahyang tu? Baik. Bila kita sampai kat sini, kita boleh lemah perut. Kita boleh lemah perut.
Baik, ikhwan, kita ambil hadis. Masa Nabi sebut kepada para sahabat, siapa yang sembahyang raya tak payah keluar Jumaat. Ada tak sepatah Nabi sebut Zuhur? Tak ada langsung. Dan Nabi tak tahu ke sembahyang Zuhur tu Isra Mi'raj? Mana boleh tak tahu? Dia yang pergi Isra Mi'raj, bukan kita. Tak keluar langsung di mulut Nabi, tak keluar langsung. Baik, mana-mana riwayat yang dia nak kata adanya Zuhur pada hari itu bagi orang tak berjemaat, dia kena bawa satu riwayat yang setaraf dengan Nabi sebut. Satu taraf. Barulah riwayat itu boleh menjadi, kita kata, dalil yang khusus tadi. Bila kita duk bincang-bincang perkataan yang sahih daripada Atta, daripada Az-Zubair, daripada beberapa ulama lain daripada Syafi'i, Imam Ahmad, kesemuanya bawa riwayat tidak menceritakan perkataan Atta dia sembahyang Zuhur di rumah. Tak ada. Bila tak menceritakan sembahyang Zuhur, adakah dia menjadi kewajipan kepada kita pergi bongkar kalau dia sembahyang? Kalau ni semua dia akan jadi, andai kata, umpama, misalnya. Benda ni kalau pergi mahkamah dari je awal. Maka kita mendapat ilmu seperti itu, kita letak dua. Apa dia? Begini cara kita. Hari Jumaat jatuh hari raya. Siapa yang pergi sembahyang Jumaat, siapa yang pergi sembahyang raya, maka dia tak pergi sembahyang Jumaat dan tak sembahyang Zuhur, tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Hadis dan athar begitu soalannya. Satu, kita puspap di situ. Dua, sesiapa yang tidak sembahyang raya, dia mesti sembahyang Jumaat. Jumaat pun dia tak pergi, dia kena sembahyang Zuhur. Itu telah dipahami secara ijma' di kalangan mazhab Syafi'i. Raya dia tak buat, Jumaat dia tak buat, takkan kita nak lepas dia macam tu? Dia kena sembahyang Zuhur. Dua. Tiga, raya dia tak mai, Jumaat dia mai. Betul. Betul lah, cantik. Raya dia mai, Jumaat dia tak mai, lohok dia nak buat di rumah. Yang tu dia tu nombor 4. Siapa buat, kita tak halang. Tapi kita tak buat, kita buat sama. Itu lebih jelas. Tapi satu daripada 4 itu kita tidak boleh membantah. Kita tak boleh bantah orang. Kata, dia abang kita, alhamdulillah ni saya Jumaat saya tak pergi pasal raya, tapi saya buat lohok. Alhamdulillah. Kita tak kata apa, alhamdulillah sahabat. Apa yang sahabat buat, satu daripada perbahasan ulama Ahlussunnah. Tetapi apa yang saya buat sahabat sangat terang dengan sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita dapat pada malam ni. Baik. Lepas ni dia akan cerita kepada kita tentang sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Dan secara tidak langsung dia akan bincang kepada kita hadis sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Ada hadis, ada hadis. Jadi cuma nak tahu nilai hadis tu ya. Nilai dia nak tahu. Ada hadis sembahyang qabliyah Jumaat. Ya, saya tak tahu. Ada. Tapi apa nilai dia? Dan sembahyang ba'diyah, apa nilai dia? Dan betul tak pandangan orang? Kalau orang itu sembahyang ba'diyah di masjid, dia kena buat 4. Kalau dia balik rumah, dia buat 2. Ada tak pandangan itu di dalam hadis? Kita akan tengok dalam ba'diyah Jumaat, insya-Allah. Baik, bab ni kalau ada benda nak tanya? Tentang bab ni saya. Ya. Itu dua nombor 1. Sama hak kita cakap ni untuk lelaki-lelaki dan perempuan. Tapi dengan syarat wanita itu datang sembahyang raya lah. Dia main sembahyang raya, dia tidak payah sembahyang Jumaat dan tak payah buat lohok. Maka dia tunggu buat asar. Itu keistimewaan Jumaat jatuh hari raya. Tapi kalau ada perempuan lain dia nak buat lohok, dia tak kata apa-apa. Kata apa dia? Kata Ibnu Hajar, sesiapa yang tidak sembahyang Jumaat pada hari raya, dia telah beramal dengan rukhsah.
Dia telah beramal dengan pilihan, tapi tak ramai orang beramal dengan rukhsah. Allah bagi rukhsah, Allah bagi pilihan, tak ramai. Ramainya dia suka benda yang tamam, orang kata tamam. Jadi itu nombor satu lah. Tapi kalau adik-beradik kita main hari tu jenuh jawab. Jenuh jawab. Tak nampak lah orang. Kalau solat raya dia buat, tapi Jumaat pun dia buat. Solat raya dia buat, Jumaat pun dia nak buat. Tak apa, silakan. Nabi kata, siapa yang nak pergi sembahyang Jumaat, pergi ya. Tapi Nabi kata, siapa yang dah main raya, tak mau pergi pun tak apa. Tapi kalau dia nak pergi juga, masalah kata, khutbah raya, khutbah Jumaat tu, imam 60-an baca. Khutbah Jumaat, khatib import. Dia panggil satu khatib sempoi punya. Dia pun dengar nama khatib pun bergerak ni. Dengar pun bergoncang, berimbut badan. Sama kalau dengar khutbah dia, lagi berimbut. Saja saya nak pergi, silakan. Tetapi orang ini tidak beramal dengan rukhsah. Sebab apa? Sayang kalau kita nak kata apa? Kita kata sunnah tu sampai bila nak diangkat? Kalau semua duk pi, bila nak dekat? Kalau kita nak buat adil pun boleh juga. Macam mana? Tahun ni kerana raya jatuh hari Jumaat, kita pergi sembahyang raya aja. Jumaat jangan keluar. Lorong pun jangan buat. Mana nak tahun lepas 2 tahun ni, kena pula raya jatuh hari Jumaat. Apa dia? Raya pula kita jangan keluar. Kita keluar Jumaat. Lagi 2 tahun pula raya jatuh hari Jumaat. Jumaat pun kita keluar, raya pun kita keluar. Dua-dua kita buat. Lagi satu pula jatuh lagi Jumaat pula. Raya kita buat, Jumaat buat, lorak pun kita buat. Nak meramaikan. Tapi kalau kita boleh ambil rukhsah lah, tak pernah ambil lah. Tiap-tiap tahun dah kita buat Jumaat kan. Hari ni Nabi bagi pengecualian, awak dah tak mau ambil apa. Sayang lah tak mau ambil. Kita tak kata ke orang hak dia lah. Agak puan hak dia lah, dia nak pergi tak pergi. Tapi kita bincang hak kita mengaji ni. Raya Jumaat sikit. Raya ni Jumaat, kita keluar sembahyang raya segak-segak elok-elok. Dah habis dah dapat panggung kita korban, kita balik, kita duduk di rumah, kita terus keluar dari mana. Lorok pun kita tak buat, Jumaat pun kita tak keluar, kita keluar sembahyang asar. Bahasa kita asar baru kita buat. Itu sangat alhamdulillah. Tapi tidak menafikan siapa nak buat lohor, tidak menafikan siapa nak buat Jumaat. Itu adalah prinsip kita ketika belajar ilmu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jumaat seorang tu. Jumaat seorang. Buat di rumah. Tak. Hari Jumaat tu, orang yang tak datang Jumaat, dia sembahyang lohor ni kali. Kita ada dua pendapat. Dua pendapat. Satu pendapat para ulama mazhab. Pendapat para ulama mazhab, orang hari itu hari Jumaat, dia tak sembahyang Jumaat. Dia nak buat lohor ke, dia nak buat apa? Mazhab Syafi'i kata dia kena buat lohor. Dia mesti buat lohor 4 rakaat. Tetapi ada dalam tulisan, tetapi para ulama menggunakan perkataan syad. Syad, apa dia? Dia tetap buat 2 rakaat walaupun ni ada lohor. Dia tetap buat 2. Lagi satu pula, dia tetap buat Jumaat. Niat Jumaat, buat Jumaat seorang dia, tanpa khutbah. Sebab para ulama khilaf, khutbah tu sah Jumaat ke tak sah. So kali membincang panjang lebar. Tetapi kenapa dikatakan syaz pandangan ni? Sebab dia punya problem pada hadis yang Nabi sebut Jumaat itu berjemaah. Yang tu saja problem dia. Macam muslimat kan, muslimat. Tapi ini jangan bagi tahu ke orang lah. Ini saya bercerita, bukan saya suruh buat. Saya bercerita apa yang saya kata tadi para ulama bincang. Orang perempuan hari Jumaat duduk di rumah, kan? Ada apa? Perempuan, ada anak perempuan seorang. 2 orang jemaah. Buat Jumaat tanpa khutbah. Sembahyang Jumaat tanpa khutbah. Buat 2 rakaat. Buat 2 rakaat.
Ajak bersembahyang jemaah 2 rakaat kerana Allah. Mak jadi imam, anak-anak jadi makmum. Anak-anak jadi imam, mak jadi makmum. 2 rakaat. Pasal apa? Iza nudiya lis-salah. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Itu ada satu pandangan. Tetapi dalam menguraikan pandangan ni, para ulama kata syadz. Syadz ni orang kata menyimpang daripada pandangan-pandangan yang biasa dengar. Dia simpang. Tapi kalau dalam hadis, syadz ni boleh jatuh martabat. Syadz itu menyalahi riwayat yang sahih. Peribadi, saya punya pegang peribadi saya memilih sembahyang Zuhur. Sebab apa? Dalil Syafi'i juga agak kuat. Tetapi saya katakan ada pandangan para fuqaha menyebut, nanti Ustaz sebutkan dia. Tetapi kita macam mana? Kita untuk mengelakkan ditangkap oleh jaiz, buat 4 rakaat. Itu memang tak kena tangkap. Kalau kita buat boleh, kita kena tangkap. Tasbih sedikit habis. Ada juga. Dia kata ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bukan Jumaat. Cuba tengok Al-Quran. Jumu'ah, bukan Jumaat. Bukan sukun atas mim. Jumaat dengan Jumu'ah. Jumaat. Artinya pada hari itu ialah hari dinamakan hari Jumaat. Semayang tu semayang hari Jumaat, bukan ganti roh. Tapi bila hijrah yang kedua turunnya surah Jumaat ni, maka Zuhur tu dah tak ada. Jumaat tu lah yang ganti dah. Tapi yang seperti tadi kita idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Maka Al-Quran lah Jumaat. Hasbi siddiqin. Hari itu hari Jumaat. Jumaat bukan hari Jumaat. Orang kata Jumaat. Mim tu ada sakin, bukan. Mim tu ada dhammah dia atas. Jumaat. Artinya nama hari. Bukan pasal berkumpul Jumaat tu. Aduh, saya habis sedikit. Itu pendapat yang Ya. ditulislah dalam buku dia. Ya. Siddiqin. Tapi anak dia pun tak tahu. Dia tulis buku dia. Ya. Tetapi pandangan itu yang saya katakan tadi, pandangan Syafi'i agak kuat sebab dia membawa tentang syarat-syarat sembahyang Jumaat. Ibn Kathir ada memuatkan pandangan Imam Syafi'i, ada memuatkan hadis itu tentang Nabi subuh tu. Saya cuba tengok satu perbahasan yang sangat menarik. Kadang-kadang satu hujah ikhwatul iman dapat dimatikan dengan bahasa Arab. Kadang-kadang seperti kata Syekh Albani dalam tulisan dia, tengok. Ini Imam Ibn Kathir, dia membawa ayat ini lah, iza nudi ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Itu manusia diseru pada hari Jumaat untuk datang menunaikan salat Jumaat. Ibn Kathir dia menyebut tentang hadis-hadis siapa yang tidak datang Jumaat, hati dia akan ditutup oleh Allah, sifat nifaq itu akan merajalela. Dan Ibn Katsir juga membawa beberapa hadis ke sini tentang syarat-syarat sembahyang Jumaat tadi. Di antaranya disebut tentang Jumaat itu haqqullah ala kulli muslim ay yaghtasilu fi kulli 7 ayyam, iaitu satu orang muslim, hak Allah kepada satu orang muslim bahawa satu orang muslim itu bila datang pada hari Jumaat dia kena mandi. Juga menjadi dalil di sisi para fuqaha bahawa mandi hari Jumaat ini wajib dan sunat. Ada fuqaha menyebut mandi Jumaat itu wajib. Kemudian Ibn Katsir membawa satu riwayat lagi, iaitu Nabi SAW menyebut tentang apa dia? Tentang ghuslul yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Sembahyang mandi Jumaat itu wajib bagi tiap-tiap orang yang telah bermimpi baliag. Kenapa? Lepas itu Umar tanya, berwudu saja ke kamu? Dalam khutbah dia, nampak hang wudu saja ke? Dia kata wudu saja. Umar kata wudu saja pada Jumaat.
Kami mandi di zaman Nabi. Dan dia buat hadis pula, Nabi menamakan mandi Jumaat itu dengan ghuslul janabah, mandi janabah. Nabi nak menyamakan sifat mandi Jumaat itu dengan mandi janabah. Itu yang orang tak cuti hari Jumaat. Kalau tak cuti nak mandi ke mana? Itu salah satulah boleh menghidupkan, menghidupkan sunnah. Kemudian Al-Hafiz Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia juga membawa riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa apa itu? Yang menyatakan bahawa sembahyang Jumaat itu berjamaah. Jadi bila dikatakan sembahyang pada hari Jumaat, maka Nabi menterjemahkan. Pasal itu kita tahu wanita tak payah sembahyang, hamba yang belum merdeka tak payah, orang sakit tak payah, anak kecil tak payah. Pasal wujud hadis tadi lah. Alhamdulillah. Tapi betul, As-Siddiqin tu menulis dalam buku dia, macam Ustaz sebut tadi, dia di antara orang yang pada hari Jumaat wanita pun sembahyang Jumaat 2 rakaat di rumah, tidak ada lohok. Tapi orang kata apa? Syaz. Kalau duduk di Selangor buat lagu tu cepat kena tangkap. Betul tak? Ya, cik. Hubung dengan Ustaz tadi, Ustaz itu meringankan, bukan meninggalkan. Bukan meninggalkan, meringankan. Jadi apa dalam masalah rasional, Ustaz tadi bagi pada hari raya dia jatuh hari Jumaat, tidak pada hari lain. Tidak pada hari lain. Satu kita kata sebab Jumaat tak ada pada hari lain. Satu, Jumaatnya ada pada hari Jumaat. Kerana itu Jumaat diberi rukhsah. Kalau hari Sabtu itu ada sembahyang yang lain macam hari Jumaat, maka nescaya sembahyang itu pun akan dapat rukhsah. Tapi kerana hari Jumaat ni tak ada, melainkan Jumaat dan raya menumpang pada dia, maka diberi satu rukhsah. Satu. Dua. Yang kedua, kita kata kenapa diberi rukhsah? Salah satu diberi rukhsahnya ialah kerana hari ini hari raya. Ini kita kata hikmah, mungkin kita kata hari raya. Kalau hari itu raya puasa atau raya haji, kedua-dua sifat raya ni sifat orang berehat dan bersantai-santai. Adalah sangat wajar Allah memberi rukhsah itu. Lebih-lebih kalau hari itu hari Jumaat jatuh raya kurban, lebih rukhsah itu diperlukan, sangat diperlukan. Dengan masa yang pendek, katalah pukul 9 kita 8.30 8 sembahyang, habis itu kita nak berkorban, kemudian pukul 12 kita nak kena berhenti dengan jumlah tunggangan korban 5 ekor 6 ekor. Kalau diberi rukhsah adalah sangat menepati, sangat menepati. Cuma kita nak bermesra ataupun tidak dengan rukhsah itu memakan masa. Pasal kita dah biasa sembahyang Jumaat. Ketiganya kita kata apa dia? Kita kata ketiganya kita melihat rukhsah itu diberi kerana manusia yang hidup pada zaman Nabi itu sendiri. Ada orang yang datang berjemaah dengan Nabi kerana hari raya. Hari Jumaat lain dia tak main. Tapi hari Jumaat tu dia sembahyang di masjid dengan Nabi sebab hari itu jatuh hari raya. Hari raya, kalau hari lain pun sahabat jujur akan main sembahyang raya di dekat kawasan perkampungan Madinah tu sebab nak raya dengan Nabi. Tiba-tiba mereka masuk sampai raya dengan Nabi, jatuh pula hari raya hari Jumaat. Maka Nabi kata apa? Siapa yang balik pada hampa ni tak apalah, tak payah main dah lah. Pasal raya mereka main, dah raya main, mereka akan tunggulah Jumaat sekali dengan Nabi. Masa bukan jauh mana pun. Nabi tak mau mereka tunggu. Nabi kata tak apa, balik pun tak apa dah, balik rumah tak payah sembahyang apa dah, hampa telah pun memenuhi susunah raya itu zaman hari itu. Bila diberi rukhsah zaman hari itu, masalah dia rukhsah itu tidak ada riwayat yang menasahkan dia, tidak membatalkan dia. Maka selagi tak dibatal, dia dipakai sebagai satu anugerah daripada Allah. Mungkin yang keempat, kita kata akan datang satu masa manusia akan sujud syukur kepada Allah. Kalau Jumaat itu begini, kalau raya dia hari Jumaat, beginilah sunnah dia. Akan datang satu masa manusia akan bersyukur kepada Allah. Hal yang saya kata itu mungkin di antaranya sahaja. Sebenarnya Allah Maha mengetahui. Diberi keringanan.
Pasal itu siapa nak mai boleh mai, siapa tak mau mai pun tak apa, itu nama dia rukhsah, keringanan. Dan manusia ni ada tabiat yang tak sama, letih dia, tak larat dia tak sama. Kadang tak larat bukan sembelih lembu pun tak larat tengok. Letih lah aku tengok, hampa potong kat aku daging cepat-cepat ni, dah aku nak balik, tak larat. Dengan kesakitan kat muzaran ada mungkin. Maka macam raya puasa. Raya puasa ada apa? Tak ada apa-apa. Dia tak larat makan je lah. Pun tak larat. Pun demikian ada rukhsah. Rupanya hari raya itu adalah hari Allah melayan fitrah hamba-hamba dia. Allah layan hamba dia. Sampai semayang pun Allah bagi rukhsah kepada hamba dia. Betapa besarnya hari raya itu. Oleh kerana itu para ulama kata, tengok, kalau raya hari lain tak dibincang, lohak itu ada tak? Raya hari lain tak dibincang, lohak itu ada tak? Lohak itu tak ada. Tapi raya hari Jumaat dibincang. Ini menunjukkan, kata para ulama, raya hari besar dan sembahyang raya bukan sunat, adalah wajib. Kerana itu dia boleh tolak sembahyang Jumaat. Itu mungkin di antaranya lah. Itu. Bagi Korea yang dia cukup hangat dia. Dia ada sebab dia tak mau hidup, tak cukup. Jadi tak Korea tak ada nampak macam Wallahu ta'ala alam. Kalau kita katakan di sisi mazhab Imam Syafi'i, kawan tu dia kena keluar mai juga. Kita mesti meminta simpati dia. Tapi kalau kita kata Jumaat itu dibuat berdasarkan dalil, dia tak keluar pipi kat dia. Pasal syarat 40 itu bukan syarat yang kuat sangat. Sebab syarat 40 itu dibaca ketika, kata sahabat, ketika kami sembahyang jemaah di situ, jumlah penduduk kampung itu 40. Itu bahasa hadis. Bukannya dia kata ketika kami sembahyang jemaah Nabi mensyaratkan 40. Jadi kerana 40 itu zanni, maka zanni kita tak layan macam apa. Kita buatlah jumlah apa yang ada. Imam Malik kata 12 ke atas boleh. Mari Imam Abu Hanifah, ada satu imam 3 makmum jalan. Lagi berantu. Lagi berantu kan. Jadi kalau Korea tu memang dia nak pegang mazhab Asy-Syafi'i, ada 2 pilihan. Apa dia? Mengikut mazhab Syafi'i selesai 2 pilihan. Sama ada pilihan yang pertama, Korea memujuk kawan tu mai sembahyang, pilihan pertama, ataupun pilihan yang kedua seperti kata Ibnu Hajar, tunggu buat zuhur. Buat zuhur pasal apa? Rukhsah. Dalam mazhab Syafi'i pun dia panggil rukhsah. Buat zuhur, bila kata buat zuhur 40 tu gugur automatik kan, jumlah yang ada. Boleh cakap kan? Ustaz, Ya, betul. dalam mazhab Syafi'i qaul yang qadim, dia kata sah-sah Jumaat dengan 2 orang. Qaul dia asal ni. Dia baca dalam Baru Maji. Sah-sah Jumaat dengan 2 orang. Tapi dalam Syafi'i pun, dalam kita kata apa ini, apa orang panggil, qawaid Syafi'i, kau yang qadim tidak diambil iktibar. Kau yang qadim itu dibiarkan berlalu. Sama juga dalam kau yang qadim mazhab Syafi'i, makmum tak payah baca apa-apa, Fatihah pun tak payah baca. Tapi tidak diiktibarkan. Kerana Tuhan punya qaul itu membatal sendiri pandangan dia. Maka bila dia batal, kita tak boleh ambil. Kita tak boleh kata dah. Dia sendiri batalkan. Dia sendiri batal. Maka kalau dia membatalkan, bagaimana kita nak buat tuduhan? Maka tapi secara ilmu memang terpahat. Wudu tak batal sentuh laki bini, kecuali jima baru batal. Lagi satu, wudu tidak batal suami isteri bersentuh tangan kecuali ada mazi. Mazi itulah najis membatalkan. Lepas tu apa dia? Masalah marhalah, masalah qullah. Qullah ni kebudayaan mustakmal. Ini semua duduk qaul qadim. Tawaf. Pasal itu bila tawaf ni orang ada ambil qaul qadim. Tawaf tak apa, tak ada batal, boleh tawaf tak ada wudu. Boleh tawaf tak ada wudu. Tengah-tengah tawaf tu dapat 3 pusingan, yang keempat batal. Teruskan sampai 7. Alamak, terus aku mana wudu tak ada. Boleh qaul qadim. Qaul qadim.
Karena itu yang adilnya ialah di dalam kita memakai ini semua, kita melihat kepada sumber dalil. Sumber dalil akan membawa manusia jadi adil di sisi Allah. Dia nak balik ke kodim banyak ke kodim macam ni. Ke kodim tentang sembahyang jamak, tentang berwudu, tentang pusaka dia, tentang pandangan dia. Oh dahsyat. Beberapa hukum yang keras yang dia sampaikan berkenaan dengan akidah dalam kaum qadim itu begitu dahsyat. Tapi kita tak kira itu semua. Kita kira apa? Sumber dalil. Ada, insya-Allah ada. Boleh nak? Siapa ustaz? Ya. Macam ayat kumbahan kan. Apa dia? Ayat kumbahan. Macam tentang buangan semua ya. Ayat apa ni? Ayat kumbahan. 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 Oh, saya baru dengar ni. Kumbahan. Wah, ada blue Okey tu. ada blue tu semua tambahan. Oh, ayat dia buang. Tak ada ayat kumbahan tu. Ayat Jam. potongan. Dia ayat jam tu ya. Kumbahan. Ayat ni proses. Kok minuman. Dia macam proses siap dengan jelatin tadi ya. Sama. Bila dia hilang sifat dalam hadis Abi Umamah, Imam Syafi'i kata ini adalah fatwa Abu Umamah, bukan hadis. Nabi kata apa? Nabi kata innal ma' la yunajjisu syai'. Ini Abi Sa'id Al-Khudri sebut. Hadisnya ada sahih. Air itu tidak ada benda boleh buat dia najis. Bila tanya apa tentang bi'rul budu'ah, tentang telaga yang ada orang buang macam-macam, buang bangkai, buang haid wanita dalam tu, tapi air tu sentiasa hidup kan. Orang tanya tentang bi'rul budu'ah. Macam mana pandangan Rasulullah tentang bi'rul budu'ah? Bolehkah kami ambil air dan berwudu? Terus Nabi kata innal ma' la yunajjisu syai'. Air mana ada benda boleh buat dia najis. Kemudian ada sambungan illa melainkan berubah bau dia, rasa dia dan warna dia. Di sini tambahan daripada Abi Umamah. Yang ni adalah Abi Umamah punya pandangan. Iaitu apabila air itu bau dia, warna dia dan rasa ini kita bagi zat dia masih ada, maka tak ada benda boleh buat dia najis. Buanglah najis, dia tak akan jadi najis. Bila dia jadi najis? Bila zat dia hilang. Bila zat dia hilang, orang tak panggil dia mutlak. Maka fiqh Abi Umamah itu dipakai seluruh alam pada hari ini. Seluruh alam. Maka ayat apa pun bila kita proses, bukan kata ayat apa, kita ambil ayat kita ni tadi warna lain, kita tahap asal, tiba-tiba seredak dia jatuh ke bawah, ayat di atas ni jadi putih, kita boleh tapik. Yang putih itu kita panggil ayat, yang seredak tu kita panggil benda lain. Ayat yang qaid ni dia dikaitkan dengan nama. Ayat kopi, ayat teh tak boleh pakai. Tapi bila kita boleh pisahkan dia dengan dia punya qaid dia tu yang menumpang nama-nama tu, maka datanglah dia kepada fitrah ayat. Maka dia ayat. Dia mutlak. Dia yang mutlak. Walaupun kita kata dia itu ayat yang kita tak tahu nak guna nama apa sekalipun, tapi bila proses bubuh ni dia hilang benda tu. Itu bau dia pun hilang, tengok warna pun tak ada, kita rasa pun tak ada rasa apa dah, rasa ayat. Maka hukumlah dia sebagai ayat. Silakan. Macam bahan kosmetik orang perempuan pula kan. Kosmetik. Yang perempuan yang dihasilkan melalui proses yang melibatkan urin lah, darah, haid apa semua ni. Jadi bahan kosmetik ni macam mana orang perempuan? Oh, dia ada satu benda nak kena bincang pula. Bukan bidang saya pula. Pencampuran itu, adakah pencampuran lain? Jadi apa tu bentuk dari darah tu lah dah hilang tak ada kan. Pada dah proses campur semua kan. Jadi kita kata macam ni, kalau kata bahasa kampung lah. Saya pakai bahasa kampung dulu. Saya pakai bahasa bandar. Bahasa kampung dia kata apa? Orang kata ambil kosmetik. Katalah kosmetik tu kita kata ambillah kosmetik mulut merah lah budak tu ambil. Lepas tu tengok perempuan mana beranak, ambil uri dia sah. Ambil uri dia, buat satu periuk, kosmetik buat satu periuk, kacau, pergi jemuk beku. Lepas tu buat mulut merah. Yang ni adalah haram mutlak. Pasal hurrimat alaikum maitatan wa dam. Haram kamu terlibat.
Tambah duduk di sini, duduk kenal lagu tu telan masuk dalam perut. Ini tidak. Itu mungkin cara kampung lah. Baik. Cara bandar pula, orang ambil uri masuk dalam makmal. Kata saya ambil uri Ustaz. Tapi bukan saya ambil uri potong macam daging tu. Ada benda yang saya sedut daripada uri tu. Ada benda. Saya tikam jarum masuk, saya tarik dia keluar. Lepas tu saya proses dia. Saya proses tu, bubuh ni sampai saya boleh pisahkan balik bahan itu dengan bahan yang saya nak. Sampailah kita kata jadi proses tadi ni antara sel dengan gelatin. Yang tu lah saya ambil, saya titik dalam kosmetik, saya bagi segak ke, bagi apa ke, yang tu. Baik, sekarang nak tanya, boleh ke tak boleh yang tu? Kalau yang tu, tak payah saya jawab boleh tak boleh. Lajnah daimah kata boleh. Tetapi soalan yang kedua tadi, adakah itu perlu untuk kita? Keperluan ke? Kalau ubat, at least kita boleh kata apa? Sakit, insulin, mungkin badan kita perlu untuk hidup. Tapi just bubuh dia biar mulut, bubuh tu berat teh je. Kalau ditimbang kilo naik. Apa dia? Tak apalah. Ini saya kata kosmetik ni tidak ada bahan-bahan macam cikgu kata tadi. Pun masih kita berbincang nak pakai dekat siapa, tahap pakai dia macam mana. Yang ni tak ada langsung. Yang kosmetik tulen ni kena pula kosmetik pergi campur melantang-melantang ni semua. Dua kali berbincang kita kena bincang. Yang selamatnya Muslimah Islam, Muslimah Sunnah, larilah daripada benda ni semua. Lari. Supaya kita ada rukhsah saja. Kita ambil kerana keperluan. Cukup barang. Kita makan ubah. Pasal apa pakai ni? Dah ustaz ni bukan lipstick. Yang ni nak bagi bibir mulut tak pecah. At least ada apa dia tu? Rukhsah lah. Saya sakit mulut tak bagi pecah. Yang tu jantan boleh pakai. Nanti satu hari saya pakai main tengok. Kalau tak bagi mulut pecah, dia bukan untuk perempuan saja. Dia untuk semua orang. At least lah. Di Mekah. Kita pergi Mekah. Masa saya duduk kat Iraq, Mak bibir. hari-hari pakai lotion. Tu yang putih sikit tu. Hari-hari pakai lotion. Pasal dia sejuk. Yang apa ni, Nivea tu. Krim tu pakai hari-hari. Sejuk tak tahan. Musim panas, kulit kita jadi macam nak mengkak. Sapu badan-badan seluruhnya. Di sini kalau pakai lotion lagu tu dia kata bapuk. Wah, jadi lagu ni. Tapi belah-belah negara macam tu memang kita pakai lotion. Kalau macam tu, itu ada satu keperluan. Silakan. Tetapi yang jenis makan kenuri, jenis function, duduk rumah makan pedak selepur macam orang tongkoi. Nak pergi tu dia tanya ke depan mendung lelaki dia bantu kerja. Maka dah tahu pula ada uri, maka saya katakan sebaiknya muslimah yang menjaga hubungan dia dengan Allah, dia tidak menjayakan perniagaan yang seolah-olah dia pandang macam tak ada benda lain nak bubuh. Dia bubuh benda tu. Dan produk dia perkenal itu kena negeri orang Islam. Dalam aiskrim bergelatin, tampuk pun dah manis dah, macam mana tinggi. Nak bubuh bagi sedap. Maka eloklah kaum muslimin lari daripada benda tu. Tapi untuk satu benda yang tak dapat dielakkan, tiba-tiba wujud macam cikgu kata tadi, maka itu satu rukhsah. Dengan kalau kita rasa bersalah pun dengan penuh istighfar kita menjalankan benda itu. Itu pandangan peribadi saya. Maka sampailah kita pada waktu yang cukup afdal kita berhenti. Cukup afdal kita berhenti. Semoga diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika.